tentang satu kes di mana pernah dulu saya menulis dalam Facebook saya, iaitu arwah Tuan Guru Datuk saya sendiri, Tuan Guru Haji Hussein bin Tahir, yang pernah mengajarkan kepada kami apabila kita nak menanam mayat itu, maka boleh kita ambil tanah, kepal tanah itu, tanah kubur, dan dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 7 kali, diletakkan di sisi mayat. Maka kita berharap dengan tawasul kita kepada inna anzalnahu fi lailatul qadr tadi itu, maka tidak akan diseksa mayat tersebut. Saya tulis dalam Facebook saya, akhirnya banyak komen-komen yang datang daripada puak-puak Wahabi, yang termasuk juga salah seorang Wahabi yang ada PhD, ada doktor di Perak, yang mengajar di sebuah institut perguruan di Perak. Dia kata ini tak ada dalil, tak ada hadis macam ni, ini adalah perbuatan orang-orang Syiah. Akhirnya keluar satu fatwa pula mengatakan bahawa apa yang saya sampaikan itu adalah tidak betul dan tidak berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, dan maka hendaklah kita menjauhkan daripada amalan-amalan tersebut. Itu yang banyak yang berlaku ketika itu. Maka saya buka kitab Furu' Al-Masail. Ini kitab yang dikarang terjemah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Siapa tak kenal Syekh Daud Al-Fatani? Salah seorang ulama yang begitu alim, yang bermastatin di Mekah Mukarramah, ulama Fatani. Diletakkan dalam muka surat 177 dekat sini. Ini menyimpang sikit tuan-tuan, sebab kena jawablah orang-orang macam ni, orang yang tak faham tentang karangan ulama-ulama besar. Sebab hari ini orang mengatakan kitab-kitab ulama yang dulu tu tak boleh pakai. Yang boleh pakainya kitab dia orang saja, yang baru ni. Ulama-ulama ditolak begitu saja. Syekh Daud Al-Fatani tulis ini dekat sini, muka surat 177. Su'ila radhiyallahu anhu, disoal oleh seseorang, adakah warid daripada Nabi SAW, iaitu diambil tanah kubur dengan tangan, dibaca inna anzalna hingga akhirnya 7 kali, maka dijadikan, yakni ditaruh surat mayat pada kafan atau di tepi kafan atau disurat pada kertas. Doa ini iaitu yang lagi akan disebut kemudian, ditaruh pada dada mayat dan kafan, maka tiada mencapai azab kubur dan tiada melihat mungkar wa nakir. Adakah sabit demikian, yang demikian itu dan sunat dikerjakan dia? Maka dijawab oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab ini, sungguhnya adalah menyebutkan Syekh Al-Qami, katanya faedah didapat daripada khat Syekh kami Imam Taqiyuddin Al-Alawi dan disebutnya, aku dapat khat bapaku telah berkhabarkan akan daku Faqih Abu Abdullah Muhammad Al-Hafiz As-Sakandariyah dengan riwayatnya bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ambil daripada tanah kubur pada ketika ditanam dengan tangannya dan dibaca atasnya inna anzalnahu fi lailatul qadr hingga akhirnya 7 kali, dan dijadikan surat mayat di dalam kafannya atau kuburnya, tiada diseksa demikian mayat itu di dalam kuburnya. Dan lagi faedah yang lain pula, riwayat Tirmizi daripada Nabi SAW bahawasanya barang siapa yang menyurat akan doa ini dan dijadikan antara dada mayat dan kafannya, tiada mencapai azab kubur dan tiada melihat akan munkar wa nakir, dan iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adakah Syekh Daud Al-Fatani ni orang Syiah yang mereka mengatakan amalan itu tidak bersumberkan daripada hadis Nabi SAW? Begitu juga disebut juga dalam beberapa kitab yang lain, di mana kitab Hasyiah Al-Imam Abdul Hamid Asy-Syawani, iaitu kitab Tufatul Muntaj, Hasyiah Abu Adiyah Nuruddin bin
Ali Asy-Syabramalisi, kitab Nihayah Al-Muntaj, kitab Futuhat Al-Wahhab bi Tauhid, Syarah Mantaj At-Tulab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kitab I'anah At-Talibin Syekh Abu Bakar Osman Al-Bakri Al-Dimyati, begitu juga kitab Uya Al-Mutashidin Syekh Abdul Rahman Al-Balawi. Apakah ulama-ulama kita ni tak reti, tuan-tuan? Adakah budak-budak Wahabi yang dapat PhD itu lebih mengerti daripada ulama-ulama kita? Ini yang berlaku pada hari ini. Akhirnya mereka tolak ulama-ulama kita, mereka memperlekehkan kita. Kalau tak jumpa sesuatu hadis sanad yang telah diriwayatkan oleh ulama-ulama kita dalam kitab mereka, macam kitab ni, kitab yang ni, kitab Matlan Abadrain, maka kita bersikap husnuzon, iaitu bersangka baik pada ulama kita, kerana mereka lebih alim daripada kita lagi. Mereka lebih faqih daripada kita lagi. Jangan kita pandang rendah pada ulama-ulama silam. Walaupun mereka tu tak ada PhD, tak ada master, tak ada sijil, tak ada jawatan, itu tidak bererti mereka itu tidak berilmu. Ini yang berlaku pada hari ini. Akhir zaman ini orang tolak ulama dan memperlekeh dan mengkecilkan, malah menghina para ulama-ulama kita. Na'udzubillahi min zalik. Jangan sekali-kali kita menghina para ulama kerana darah ataupun daging ulama itu beracun. Kelak nanti kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terimalah. Kalau tak nak amalkan, katakan kita tak beramal dengan apa yang diriwayatkan. Tapi jangan kita memperlekehkan apa yang telah dikarang, disebut oleh para ulama-ulama besar kita, yang mereka itu lebih lagi mengerti akan sesuatu hadis Nabi SAW lebih daripada kita. Baik, kita masuk kepada